kan. Sedekah ya, jangan gigil. Termasuk juga saya nak maklumkan juga tentang Ustaz Rashdad ni. Jadi begitu juga saya pun ada satu pusat akademi pengajian Al-Quran, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Jadi kalau siapa yang berhasrat nak menyumbangkan kat sana, ada Ustaz Tafi, dan juga kita buat pengajian secara percuma. Kita ada di Al-Ustaz, kita ada di Shah Alam. Siapa yang nak menyumbang, bolehlah menyumbang. InsyaAllah benda ni baik, kan? Orang datang mengaji, belajar agama, macam-macam tajuk, macam-macam ustaz datang secara percuma. Kita bayarlah, tetapi orang yang datang tu percuma. Jadi untuk bagi penerangan sikit tu, saya jemput Ustaz Rashdad untuk memberi sedikit penerangan tentang Akademi Pengajian Al-Quran Miftahul Jannah. Sambung sikit lagi. Sikit lagi. Jadi dalam kita tadi dengan masyarakat tadi, jaga masyarakat kita, jaga hubungan macam mana Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah kita gini. Dan Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam, maka kita kena sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selain daripada itu, Nabi tak ajar. Nabi ajar suruh baik. Salah satu doa Nabi yang masih belum makbul sampai ke hari ini adalah Nabi mendoakan agar umat ni bersatu. Itu sampai hari ini sebenarnya masih terlampau banyak halangan. Tapi kita menuju ke arahnya, kan? Kalau ikutkan kekuatan negara Islam itu sendiri, contoh kuat dah banyak negara Islam ni, kesatuan kuat patutnya. Tetapi sebabkan ada yang melopehkan pucuk sendiri, ada negara-negara Islam yang terlampau memikirkan persahabatan dia dengan negara-negara lain tu, sampaikan akhirnya tertindas. Tahu Palestin kono macam mana puak Uyghur, kan? Puak Uyghur di China macam mana, kan? Orang Islam di China tu macam mana keadaan dia. Banyak tempat-tempat berlaku penindasan dan sebagainya. Itu sebabnya dalam kejayaan yang terakhir, nak cerita pasal kejayaan kita, keluarga kita ni nak jadi keluarga bahagia, nak capai kejayaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti macam mana kita kena ingatkan ahli keluarga kita tentang betapa dahsyatnya sesaan dia di hari akhirat besok. Teruknya keadaannya yang mana manusia kebanyakannya tak boleh tahan. Dikatakan dalam hadis qudsi, bagaimanakah kamu boleh lagi melakukan maksiat sedangkan kamu tak tahan bertahan dengan panasnya terik matahariku. Hari ni 2-3 hari ni pun orang komplain panas sekarang ni. Komplain panas. Orang Terengganu sebut very hot today gitu kan. Panas dering. Betul, panas dering. Berdering panas, bayang dengan panas dering. Iya. Panas betul, matahari tak tahan. Kan? Tahukah kamu bahawa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? Allah bagi tahu. Yang mana Allah Ta'ala bagi tahu setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70,000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta setiap seekor mengandungi lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70,000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat. Api yang ada sekarang ini digunakan oleh Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 daripada api neraka jahanam. Makna 70 kali ganda, kan? Dan begitu juga apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Surah Al-Furqan ayat 11. Yang mana bagi tahu, mendengar tu punya kuat bunyi dia. Yang mana bila terdengar tu, dikatakan dalam satu riwayat lebih kurang 500 tahun perjalanan. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mereka yang mengerikan, sedangkan neraka itu mengelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Dibakarnya api neraka ni 1000 tahun, daripada merah menjadi putih, daripada putih bakar lagi 1000 tahun sampai menjadi hitam. Dikatakan kalau terbuka sedikit je pintu api neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Kemudian Rasulullah SAW minta Jibril, wahai Jibril, kau ceritalah apakah 7 pintu tu. Walaupun Jibril ni berat nak cerita, akhirnya Jibril cerita. Jibril cerita punya dahsyatnya api neraka tu sampai menangis. Kenapa lah kau menangis pula? Wahai Jibril, Nabi tanya, kau menangis kenapa?
Cerita ni kita kena share dengan ahli keluarga kita. Kenapa kau menangis? Yalah aku takut kalau aku masuk dalam neraka. Dahsyat. Jibril menangis. Nabi kata, kau bukankah kau ni beribadah haja sentiasa kepada Allah Ta'ala, kau tak ada dosa, kau tak buat maksiat, apa yang kau risau? Alangkan malaikat Azazil pun Allah Ta'ala boleh janjikan dia neraka abadan-abadan, ni kau pula aku tak? Azazil pangkat malaikat paling tinggi sekali, akhirnya jadi syaitan kan. Akhirnya Allah Ta'ala janjikan dia dalam neraka kedudukannya. Itu yang Jibril boleh menangis. Kita cerita neraka boleh senyum lagi kan, sebab belum kono kan. Itulah cerita kan. Dan kemudian Jibril berat tak berat, cerita jugalah pintu pertama neraka Hawiyah ada. Artinya jurang diperuntukkan untuk orang munafik dan kafir. Pintu kedua neraka Jahim, ini peruntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga neraka Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum sabiin atau menyembah api. Pintu keempat dinamakan sebagai Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima Hutamah, yang bermaksud menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam neraka Sa'ir, bererti hafiah, api nyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Kemudian pintu ketujuh ditanya pula. Pintu tujuh tu Nabi Jibril tak tergamak nak cerita. Nabi tanya, ketujuh tu untuk siapa? Akhirnya Jibril pun jawab, sesungguhnya pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mengucapkan kata-kata taubat kepada Allah. Menangislah Nabi sampai pengsan. Bila Nabi menangis sampai pengsan, tanda sayangnya kat kita. Itu sebab tak patut sangat kalau kita tak sayang kat Nabi. Dan Jibril pun menangis sekali bila tengok Nabi menangis. Dan bila Nabi tersedar, rupa-rupanya Nabi dipangku oleh Jibril. Dan bila Nabi jaga, terus tanya, wahai Jibril, aku tahulah satu pintu tu diperuntukkan untuk umat aku, tapi ada tak seorang umat aku yang masuk dalam pintu tu, dengan harapan pintunya ada tapi tak ada yang masuk. Maka jawab Jibril, sesungguhnya ada ya Rasulullah, ada wahai Muhammad. Maka sedihlah Nabi. Nabi masuk dalam rumah, Nabi semayang menangis, Nabi baring, Nabi menangis. Seminggu lebih kurang keadaan Nabi macam tu. Nabi tak keluar-keluar rumah. Nabi keluar pergi semayang, lepas tu Nabi balik rumah balik. Nabi keadaan yang sedih benar, memikirkan nasib umat ni. Jadi itulah dia kunci rahsia kebahagiaan keluarga kita. Itu dia. Ingat Allah dan Rasul banyak-banyak. Wa zakurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak dan taatlah apa yang Nabi bawa kat kita, kita ikutlah. Janganlah sekali-kali kita mempersoalkan, mempertikaikan. Apa yang telah disiapkan untuk agama kita ni telah lengkap, Nabi kata. Tinggal kat kita lah nak laksana ke tidak. Nabi suruh kita buat, kita buat lah. Nabi suruh jaga silaturahim, jaga silaturahim elok-elok. Kan? Nabi suruh jaga nikmat harta, nikmat umur, nikmat muda, nikmat ilmu, Nabi suruh jaga. Kan? Jagalah elok-elok. Begitu juga amanah yang Nabi bagi kita, kita jagalah elok-elok. Kan? Jagalah elok-elok. Jadi rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya. Dah kali kedua dah saya datang. InsyaAllah saya akan datang lagi. Seronok datang ke sini. Walaupun tak pernah jumpa duriannya lagi. Kan? Tapi ya okey lah kan? Burung ada. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Walaupun sedikit, sama-sama kita manfaatkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.